Alhamdulillah, jazakallah khairul jazak diucapkan kepada Al-Fadil Dr. Ahmad Wifaq Mohtar di atas keputangannya sebentar tadi. Sekarang kita akan buka sesi soal jawab. Menggunakan masa kita agak suntuk ini, kita akan buka pada sesi pertama ni untuk dalam 3 soalan. Mana-mana muslimin atau muslimat boleh bertanya soalan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diihtiram Dr. Ahmad Wifaq Mohtar, hadirin hadirat sekalian, ana Muhammad Rashid daripada Kelantan. Doktor, sejarah penciptaan manusia dicipta sebagai khalifah untuk mentadbir alam ini mengikut lunas yang telah digariskan oleh Khaliq. Kalau kita lihat pada hari ini, banyak gejala sosial, maksiat, jenayah berlaku berleluasa sekali. Kerana antara faktornya ialah manusia ni tak takut dengan undang-undang yang ada pada hari ini. Setakat penjara 2-3 hari, denda 2-3 ribu itu biasa. Bagi orang yang kaya, biasa. Baik, sebagai khalifah atas muka bumi ini, untuk melaksanakan hukum Allah ini ataupun yang kita kata hukum hudud ini merupakan satu kemestian dan kewajipan, bukannya suatu pilihan. Soalan saya, Doktor, adakah dengan pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai agama, multiracial di Malaysia ini menjadi suatu masalah, halangan dan kekangan untuk kita laksanakan hukum Allah ini dalam konteks negara Malaysia? Wallahu a'lam. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Mengenai hukum undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah Taala turunkan, seperti yang kita ketahui, kita di Malaysia ini apa ini? Jadi masalahnya bukanlah terdiri ataupun terdapat kerana kita duduk dalam masyarakat yang berbilang banyak, maknanya bangsa-bangsa yang lain, agama-agama lain. Sebenarnya itu bukanlah masalah yang sebenarnya. Apa yang saya dapati, wallahu a'lam, masalah kita dari segi pemahaman kita terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Pemahaman kita, penghayatan kita kepada risalah Al-Quran yang Allah Taala turunkan ini, kita tidak ambil berat. Maksudnya masyarakat tidak mengetahui risalah Al-Quran. Mereka tidak mengetahui apakah isi kandungan Al-Quran. Mereka tidak memahami apakah yang Allah Taala ingin sampaikan. Seperti yang kita jelaskan ini, Allah Taala ingin kepada kita rahmat. Mereka tidak faham, sebab itu mereka menolak. Kalau mereka faham, maka mereka tidak akan menolak. Dan inilah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi pada permulaannya menanamkan sifat keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maqasid yang pertama iaitu at-ta'rifu billah. Dah kenal Allah Taala, nescaya mereka tidak akan tolak walaupun satu hukum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalah yang kita berlaku sekarang ni, kita tak kenal Tuhan kita. Tak tahu kata-katanya, tak tahu apa isi kandungan Al-Quran yang Allah Taala turunkan. Mereka tidak menghayatinya seperti mana para sahabat dan Rasulullah SAW telah menghayatinya. Jadi apa yang perlu kita kembali adalah kembali sebagaimana Rasulullah SAW mulakan Islam, iaitu dengan mendirikan majlis-majlis Al-Quran. Makna menguatkan keimanan dahulu. Makna mendirikan halaqah-halaqah yang membicarakan tentang Al-Quran. Kerana apa? Kita pada hari ini sibuk dengan dunia kita, dengan kerja kita, lupa kepada risalah Allah Ta'ala ini. Waktu bila kita ambil Al-Quran, kita renung Al-Quran, kita hayati Al-Quran, berapa banyak kita berikan waktu untuk Al-Quran. Dan berapa banyak kita berbincang Al-Quran dengan kawan-kawan kita. Kalau kita pergi kerja, kita tanya, kawanku, apakah maksud daripada ayat ini? Kita pernah bertanya tidak? Tanya apakah? Kalau kita lihat sirah para sahabat, mereka hidup dengan Al-Quran. Cakap-cakap mereka bersama dengan Al-Quran. Jumpa, tanya apakah maksud ayat ini? Macam mana nak amalkan ayat ini? Mereka adalah generasi Al-Quran.
Jadi kalau kita ingin melaksanakan undang Allah Subhanahu Wa Taala, kita terapkan Al-Quran dalam membudayakan Al-Quran dalam masyarakat kita dahulu. Setelah kita berjaya melaksanakan ini, insya-Allah kita tak payah cakap pun perlu melaksanakan, mereka akan minta untuk melaksanakan hukum dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama yang perlu kita laksanakan ialah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan, mengambil kembali semula kepada Al-Quran. Itu yang saya nampak. Allah Taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira daripada UM. Ustaz, berkenaan dengan mengikut undang-undang ataupun al-amr dalam keluarga Islam, anak yang lahir dalam 6 bulan perkahwinan diiktiraf sebagai anak sah taraf. Tetapi kalau kita lihat daripada kecenderungan masalah sosial, anak-anak ramai yang buat daripada kaedah ini, maksudnya anak tersebut, benih tersebut tumbuh semasa luar perkahwinan. Kemudian berkahwin dan selepas 6 bulan Komariah, 6 bulan dia dalam perkahwinan, diiktiraf sebagai anak sah taraf. Kesannya di sini adalah berkenaan dengan nasab. Nasab di sini dia akan melibatkan anak perempuan, melibatkan wali atau pusaka semua tu. Tetapi ada satu pandangan lagi melihat bahawa kepentingan anak itu perlu lagi dilihat sebab maruah anak itu. Dan satu lagi adalah dalam kedudukan masyarakat, kepincangan masyarakat. Dalam yang mana satukah yang perlu kita utamakan daripada ini? Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Masalah anak yang lahir yang lebih pada 6 bulan yang disepakati oleh ulama bahawa sekiranya seorang tu berkahwin 6 bulan dah lahirkan anak. Baru kahwin 6 bulan dah ada anak. Jadi mengikut pendapat ulama'nya yang telah diistinbatkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu daripada ayat Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, mereka mengatakan penyusuan ni selama 2 tahun. Jadi wa fisaluhu 30 syahra, jadi mereka tolak dan kira, mereka dapati bahawa 6 bulan adalah merupakan tempoh yang paling kurang dalam tempoh mengandung. Jadi dengan itu ulama menerima pendapat ini dan tidak ada masalah. Sekiranya seorang tu berkahwin dan anak dia lahir setelah 6 bulan, maka dikira anak orang tersebut. Mana diterima, dari segi syaraknya diterima. Jadi kita katakan tadi, kita balik kepada maqasid syarak. Apabila syarak telah menerimanya, kenapa kita nak tolak? Kenapa kita kata benda ni tidak boleh dilaksanakan ataupun tidak mencapai apa maslahah dan sebagainya? Kita katakan apabila ia datang pada syarak, mana kita terima sebagai apa yang datang oleh syarak. Dan ini juga mempunyai banyak faedahnya. Mungkin untuk menyelamatkan keluarga-keluarga, mungkin anak tersebut mungkin boleh terbuang kalau mereka tidak berkahwin. Jadi ini adalah merupakan juga satu penyelesaian bagi mereka. Jadi dengan itu kita mengatakan maknanya tidak ada masalah kalau orang tu berkahwin setelah, maknanya contoh dia, mereka telah melakukan maksiat dan ingin bertaubat, betul mereka berkahwin dan anak tu lahir, syarak mengiktirafnya. Kenapa kita tidak mahu mengiktirafnya? Jadi bila syarak mengiktirafnya, kita pun kata sami'na wa ata'na. Tidak ada masalah dalam perkara ini. Dan dari segi nasabnya, dan Islam memberikan nasabnya kepada orang yang berkahwin tersebut. Al-waladu lil firash. Mana walad adalah berdasarkan kat mana dia berkahwin. Kalau dengan lelaki ini, dia duduk dengan orang suami dia tersebut, maknanya dia adalah anak kepada suami tersebut. Tak boleh kita menasabkan kepada orang lain. Kalau dia berkahwin dengan orang ini, maka orang itulah kita nasabkan. Maknanya Islam menjaga nasab tersebut dengan cara begitu. Mana kalau orang isteri itu lahir kat rumah ini, maka dia adalah anak orang rumah itu, bukan anak orang lain. Itu asalnya. Mana apa saja anak-anak yang lahir mengikut suami dia. Mana tak boleh kata anak lahir tak, ini anak orang lain. Itu tidak boleh kita katakan begitu. Mana begitu juga dengan orang yang kahwin ni tadi. Mereka berkahwin, kemudian dapat anak 6 bulan, kita kata dia adalah anak dia dan Islam mengiktirafkannya. Dan Imam Sayyidina Ali mengiktirafkannya dalam ayat yang telah diistinbatkan. Jadi dengan itu kita kata tidak ada masalah dalam perkara ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisbeta binti Zainal dari UNICEF.
Saya nak tanya pasal ada dalam maqasid yang doktor cakap tadi perihal poligami. Yang saya tahu ada kes yang dekat kampung saya kan. Dia ni kahwin dah 4 dah. Lepas tu dia nak kahwin lagi, dia cerai yang satu, dia kahwin lagi seorang, tambah kira dia punya kota 4 dia tu tak pernah kosong lah. Boleh macam tu? Terima kasih. Kita orang kampung. Ya, Islam seperti yang kita ketahui menghalalkan, mengharuskan bagi lelaki untuk berkahwin lebih daripada satu. Tapi Islam telah menetapkan satu syarat yang paling penting, iaitu al-adlu, keadilan. Memang kita kata kuota ada 4, tapi syarat dia adil. Jadi macam orang kampung kita ni tadi, kalau dia melaksanakan keadilan, rasa tidak ada masalah. Tapi apabila berlakukan kezaliman, contohnya isteri yang diceraikan sebab apa? Kenapa dia ceraikan? Adakah sebab-sebabnya ataupun hanya sekadar mengikut nafsu dan hawa nafsu? Yang ini tidak boleh. Bercanggah dengan syariat, seperti tak boleh ikut hawa nafsu. Mesti meletakkan keadilan itu adalah sebagai bagaimana kita nak mengukur seorang itu dalam poligami. Maknanya kalau mereka melaksanakan keadilan, kita kata tak ada masalah. Kerana keadilan adalah perkara yang sangat sukar. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kata kamu ni tak mampu untuk melakukan keadilan. Tapi ulama menafsirkan keadilan dari segi kecintaan, mahabbah, cinta dia kepada isteri. Contoh dia ada 2 isteri, isteri yang muda dia lebih cinta daripada isteri yang tua. Adakah dia berdosa ataupun tidak? Kita katakan tidak berdosa, ada masalah cinta, tapi dari masalah nafkah dan masalah nafkah dan sukna dan libas dan sebagainya yang telah disyariatkan. Contohnya isteri pertama dia bagi banglo, maka isteri kedua juga mesti banglo jugalah. Barulah adil. Kalau dia bagi kereta, yang pertama bagi kereta, yang kedua janganlah bagi motor ataupun basikal. Itu tidak adil. Mana adilnya beri sama rata. Jadi kalaulah orang kampung kita ni tadi melakukan keadilan begitu, yang isteri pertama dia bagi banglo, yang kedua banglo, kahwin satu lagi banglo lagi, okey tak apa, kita kata boleh. Tapi dengan syarat keadilan ini. Mana isteri pun tidak ada mengungkap, dia kata aku pun tak dapat nafkah, kamu nak kahwin yang lain lagi. Yang ini kita tidak benarkan. Kalau menzalimi dan melakukan mana penindasan kepada isteri, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli. Saya nak tanya, berdasarkan isu kontemporari pada hari ini berkenaan dengan maqasid syariah dan pelaksanaan hukum syariah, ada yang mengatakan bahawasanya kita membuat satu undang-undang itu berdasarkan kita dah buat undang-undang, baru kita tengok maqasid syariah itu ada di dalam tu. Contoh maqasid syariah yang dalam hukum hudud, kita tak namakan hukum hudud, tapi kita katakan ni undang-undang, tapi kita mengikut maqasid syariah yang in parallel with hukum hudud itu sendiri. Adakah sah kita buat begitu dalam negara Islam? Itu dia. Jadi terima kasih kepada saudara Muhammad Adli. Mengenai soalan kalau sekiranya kita ni mengubah undang-undang, lepas tu barulah kita melihat maqasidnya. Jadi kalau ikut kaedahnya tidak benarlah, sepatutnya kita lihat Al-Quran dahulu. Tidak apa yang terkandung dalam Al-Quran, bagaimana perundangan Al-Quran, barulah bagaimana kita nak aplikasikan dalam masyarakat kita. Yang itu yang sepatutnya, dan saya rasa begitulah yang dilakukan. Kita lihat pertamanya daripada sumber-sumber perundangan Al-Quran dan sunnah, perundangan Islam. Lepas tu kita letakkan perundangan yang boleh kita laksanakan dalam masyarakat dan dalam negara. Dan setelah itu yang mereka lihat, setelah itu yang ini yang ulama panggil sebagai nazariyatul ma'al. Mereka melihat kepada akibatnya. Pada akibat, kalau kita laksanakan, apa yang akan terjadi. Yang ini setelah step yang pertama tadi, kita letak undang-undang tersebut dan boleh kita rasakan dia boleh diaplikasikan. Itu kita lihat bagaimana pula kesannya. Boleh tak menyelamatkan umat, boleh tak memberikan kemaslahatan, boleh tak menjauhkan mereka daripada kemaksiatan, adakah sesuai untuk masyarakat di sini ataupun tidak sesuai dan sebagainya. Itu kita lihat dari segi al-ma'al. Yang ini juga adalah satu di antara konsep atau prinsip dalam ilmu maqasid.
Jadi untuk melihat ma'al ini, maknanya kita melihat kesan ataupun akibat daripada hukuman tersebut juga berpandukan kepada Al-Quran. Mana bukanlah dengan kita menggunakan akal fikiran kita semata-mata, tapi hendaklah kita melaksanakan apa yang telah tertulis, yang telah termaktub dalam Al-Quran tersebut. Kerana seperti yang kita ketahui, segala undang-undang yang kita laksanakan pasti maslahahnya ada. Fa'ainama syar'ullah fathammat al-maslahah. Kat mana saja ada syarak Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan, kat situlah ada maslahahnya. Maksudnya tidak boleh kita mengatakan ini syarak ni ada maslahah ataupun tidak. Pada asasnya, seperti yang kita nyatakan, semua syarak ni ada maslahahnya. Sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Jadi janganlah disebabkan kita tidak tahu sesuatu maslahah, kita tidak melaksanakan satu perundangan tersebut. Jadi cara tersebut yang saya rasakan adalah para ulama kita, dan kita percaya pada ulama kita, bila mereka menggariskan undang-undang Islam ini, mereka telah berpandukan kepada Al-Quran dan telah berpandukan kepada As-Sunnah, dan juga mereka melihat apakah kesan-kesannya dalam masyarakat. Itu adalah cara yang benar, yang tidak ada masalah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Fadhil Doktor, saya daripada Kipsas Pahang. Tadi saya ada satu soalan mengenai maqasid juga, iaitu mengenai isu kontemporari ataupun muasarah terkini, iaitu persoalan al-muzaharah ataupun himpunan, demonstrasi. Jadi kita nilai dari sudut maqasid, kerana ada beberapa ulama mengatakan, kalau kita tinjau kepada khilaf ulama, ada pendapat yang katakan boleh, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh, dan ada pendapat yang mengatakan tidak boleh kerana bukan asal daripada Rasulullah SAW ataupun para sahabat ataupun tabi'in ataupun ulama silam, dan juga mereka berhujah atas dasar satu zara'i, menutup pintu-pintu kemudaratan. Dan ada mengatakan halal, kerana al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Jadi bagaimana kita nak hukum ataupun kita nak dapatkan jawapan di atas khilaf tersebut? Wallahu a'lam. Terima kasih pada saudara yang tanya, datang pada jauh, pada Pahang, pada Kipsas. Jadi mengenai persoalan al-muzaharah ataupun demonstrasi ini, saya rasa asasnya dia tidak ada masalah. Mana hukum dia adalah harus. Dan perkaranya sebenarnya dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Yang dimaksudkan dengan muzaharah itu sendiri, iaitu dengan keluarnya ramai-ramai manusia, umat manusia ni pergi ke satu tempat berkumpul. Dan ini je yang berlaku dalam solat hari raya. Pada zaman Nabi, mereka akan kumpul seluruh umat manusia, lelaki, perempuan, muda, tua, hamba, tuan, semua sekali akan keluar. Ini adalah muzaharah. Satu mana perkumpulan manusia dihimpunkan semua sekali dalam satu tempat, dan setelah itu apa mereka lakukan? Takbir, Allahu Akbar. Sehingga diriwayatkan daripada Umar bin Khattab pernah bertakbir, dia kata semua bergegar Madinah tu. Itu asas yang kita katakan bahawa perkumpulan, mana demonstrasi yang aman adalah ada dalam Islam. Tapi yang masalahnya pada hari ini ialah apabila demonstrasi ini tidak aman, ada berlakunya kekacauan, berlakunya benda-benda yang tidak boleh dikawal. Yang ini yang tak boleh. Adapun dari segi asasnya untuk berkumpul orang ramai-ramai secara aman, tidak ada masalah. Tapi kalau buat jahat, buat rosak rumah orang, pergi pukul orang, yang itu yang masalah. Bukan masalah untuk kita berkumpul beramai-ramai. Jadi yang pukul ni perlu kita letakkan dawabit. Mana kena ada kawalan. Tak boleh kata ikutlah demonstrasi nak buat apa saja buat. Tidak boleh. Kita kena kawal mengikut cara-cara syarak. Kalau lelaki dan perempuan pergi, tidak boleh berikhtilaf, tak boleh bercampur. Mana perlu menjaga adab. Dan orang perempuan mesti dengan pakaian yang elok dan yang baik. Dan seelok-elok orang perempuan ni tak keluar terus. Itu yang waqarna fi buyutikunna. Jadi banyak dawabit Islam perlu dijaga. Kata-kata mesti kata-kata yang baik. Tak boleh cakap kata-kata yang tidak elok. Mengumpat orang dan mengkeji orang tidak boleh. Maka begitulah Islam telah meletakkan dawabit. Yang kita masalah tak gunakan dawabit, kita melakukan dengan ikut hati kita. Yang ini yang jadi masalah. Dan yang kat sini juga punca perselisihan. Masalahnya, kalaulah contoh kita kumpul hari ni ramai, adakah hukumnya haram? Adakah tidak boleh?
Kita keluar ramai-ramai, contoh kita pergi semayang. Adakah ia haram? Sebab dia aman, tidak ada masalah. Tapi kalau keluar ni kita pergi patahkan kursi ni, cabut mikrofon ini, pergi dekat chancellery, cabut dia punya atas dia tu, bawa balik rumah. Yang ni yang kita nak marah. Yang ni yang tak boleh. Kalau secara aman, tak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Wajihah dari FSU. Saya berminat tentang qasdul ifhami yang mana Ustaz terangkan sebentar tadi. Saya ada satu kisah lah berkaitan dengan saya juga. Ada seorang ustaz yang masyhur sekarang ni, kalau saya tak sebut nama pun pasti semuanya tahu, yang mana ada pendengar ataupun pendengar akhirnya dia sama ada saya atau dia yang tak memahami apa yang hendak disampaikan ustaz tu, kerana dia boleh mempertikaikan bahasa yang digunakan ustaz tu. Jadi saya nak minta ustaz bantu saya dan bantu dia, mana tahu boleh memahamkan. Tak faham. Soalan saya, adakah kerana kita perlu memahami apa yang nak disampaikan ustaz tu, ataupun dengan faham tak dengan bahasa dia? Sebab macam ni, ustaz tu menggunakan bahasa-bahasa yang macam agak kasar, macam disebut perkataan kasar-kasar. Bagi saya tak kisahlah bahasa apa yang ustaz gunakan, yang penting apa yang nak dia sampaikan. Jadi maksud faham pula. Bolehlah soalan. Terima soalan. Terima kasih. Yang kita cerita tadi pasal maqasid ifham, bukan maqasid kita nak faham apa orang cakap. Kita nak faham apa yang Allah Ta'ala turunkan pada kita. Yang itu yang kita disuruh untuk fahami. Adapun kata-kata manusia ni, kita nak faham ataupun kita tidak faham, itu ikut kita lah. Tetapi yang kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis, yang ini perlu kita fahaminya mengikut cara dan kaedah orang Arab bagaimana mereka fahaminya. Yang itu dimaksudkan dengan qasdul ifhami. Adapun kata-kata manusia ni, mereka cakap pun kadang-kadang tuan yang bercakap pun tak faham apa yang dia cakap. Jadi adakah perlu kita untuk memahami apa yang dia tak faham? Jadi kita tidak dipaksa untuk memahami apa yang mungkin dia sendiri tak faham dan kita sendiri tak faham. Tapi apa yang terkandung dalam Al-Quran semuanya kena difahami ataupun mestilah difahami mengikut kaedah dan caranya. Maka dengan itu boleh kita melaksanakan Islam dengan sebenarnya. Dan begitulah kita jelaskan, tak boleh kita nak faham Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang lain, guna kaedah bahasa Melayu ataupun grammar bahasa Inggeris untuk kita fahami Al-Quran, tidak boleh digunakan. Yang itu yang dimaksud dengan qasdul ifhami, bukan qasdul ifhami yang manusia ini. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya majlis kita telah berakhir dengan sesi soal jawab sebentar tadi. Maka berakhirlah sudah sesi perbincangan yang pertama pada pagi ini.